Hi, what up guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, aku Faiz Hanafi. Dan siapa yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Dan siapa yang nak subscribe tu, dialu-alukan untuk subscribe. Jangan lupa like and share. Yo, what up? Bertemu lagi kita dalam segmen pengalaman seram sejuk. Untuk kisah yang pertama ini adalah kisah Wis berhantu. So, kejadian ini berlaku ketika dua orang kawan, iaitu Hani dan Hana, pergi keluar makan di tempat yang jauh sedikit dari tempat tinggal mereka, iaitu di Hulu Langat. So, mereka decide untuk pergi makan di sebuah restoran di Nilai, Negeri Sembilan. Tanpa berfikir panjang, mereka pun terus bergerak dari tempat tinggal mereka pada jam 8 malam. Kemudian, mereka menjamu selera di sana. Selesai sahaja makan, jam telah menunjukkan pukul 11.30 malam. So, dah lewatlah untuk dia bergerak balik ke Hulu Langat semula. So, mereka decide untuk bermalam di rumah makcik Hana ni, yang berhampiran di kawasan Nilai itu juga. Tanpa membuang masa, diorang terus bergerak ke rumah makcik beliau. Dalam perjalanan ke rumah makcik beliau itu, pada awalnya Wis tu menunjukkan arah yang betul, tapi pada kemudiannya Wis tu agak pelik sedikit. Dia bertukar arah ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Pada masa yang sama, mereka ni pun agak bingung, dan mereka decide untuk berhenti seketika di tepi jalan dan untuk research ataupun untuk search semula tempat yang ingin dituju. So, selepas sahaja selesai, diorang pun terus bergerak. Dan kemudian time tengah drive tu okey je, Wis tu tiba-tiba menunjuk ke arah kiri, iaitu ke susul kiri. Lepas mereka follow the flow, mereka tiba-tiba sedar yang mereka telah berada di satu kawasan perumahan teres yang usang, yang gelap gelita pada ketika itu. Time tu diorang pun memang pelik gila, memang terkedu jugalah time tu kan. Sebab tempat yang di search tu adalah rumah pangsa, tapi mereka berada di satu rumah teres yang usang dan gelap gelita. Diorang pun decide untuk teruskan juga follow Wis tu sampai habis. And then diorang pun follow, ikut sahaja arah Wis tu. Tiba-tiba Wis tu menunjukkan ke arah kanan, iaitu simpang ke kanan menuju ke satu lorong yang agak gelap sedikit dan agak sempit. Dan mereka teruskan perjalanan tanpa berfikir apa-apa, hanya berfikir asalkan sampai sahaja di destinasi. So, kawan dia drive je macam biasa. Tiba-tiba si Hani ni terkejut gila disebabkan si Hana ni brake emergency di tengah-tengah jalan. And then si Hani ni pun marah lah, kau asal tu, gila kau, takkan kanan kot. And then si Hana tu tengok balik Wis tu menunjukkan yang destination tu memang betul kat situ. Dia pun terus follow je, follow dengan slow berhati-hati. Dalam hati tu masih rasa takut, dan dalam kepala tu masih berfikiran negatif yang agak-agak boleh mengganggu emosi mereka saat itu. Tiba-tiba jalan di hadapan menunjukkan jalan mati, dan Hana dan Hani ni pandang ke arah kanan dan pandang ke arah kiri. Mereka dapati mereka berada di tanah perkuburan Islam. Wis tu pun keluar voice, "You have arrived at your destinations." Terkedu bin, remang bulu tengkuk semua bai. Terus diorang reverse, si Hana yang bawa kereta terus diorang reverse nak cari jalan keluar. Diorang search balik Wis tu untuk keluar ke jalan besar. Diorang pun pusing. Last sampai balik kat tanah kuburan Islam tu. Sekali lagi, "You have arrived at your destinations."
kawan dia tu, si Hani terus baca ayat-ayat kursi, baca ayat-ayat apa semua ayat dia dah baca. Yang si Hana yang tukang drive ni reverse sekali lagi, terus cari jalan keluar dan akhirnya mereka jumpa. So terus diorang patah balik ke Ulu Langat. So diorang decide untuk balik semula ke Ulu Langat dan tak jadilah balik ke rumah makcik dia. Dalam perjalanan ke arah Hulu Langat tu, si Hana ni merasakan kereta dia yang di bawah tu agak berat sedikit sebab time tu dia telah memandu dengan cara ataupun had kelajuan yang 120 km per jam dan rasanya dia dah tekan habis tapi kereta lambat, berat macam kura-kura. So si Hana ni decide untuk tengok cermin sisi and then memang tak nampak apa-apa lah, tapi memang dia ada perasan satu macam kain agak putih lah di bonet belakang dia. So dia fikir macam time tu dia tak apa-apa perasan sebab gelap kan. So dia macam tak tahulah dia nak fikir benda satu. So dia buat tak tahu je dan teruskan perjalanan. Selepas saja dia pandang cermin sisi tu, dia pandang ke kiri iaitu kawan dia si Hani terus tunduk ke bawah tau. Lepas tunduk ke bawah tu, Hana ni pun terus kata, sambil drive dia pun kata, Hani, kau okey tak? Hani, kau okey tak? Si Hani tu pun diam je tau. Tapi selepas beberapa saat, satu respon sahaja dikeluarkan, iaitu satu tangisan yang agak menyeramkan. Si Hana ni pun memang terkedu gila dan dia pun tanya lagi sekali, kau okey tak? Kau okey tak ni? Kau okey tak ni? Terus si Hana tu buka Yasin kat radio dia tu kuat-kuat, and then sambil dia drive, dalam hati dia beristighfar. Lepas dia drive, dia buat tak tahu, dia buat keras je time drive tu. Si Hani tu ada satu perkataan yang dikeluar pada mulut dia, kau takut ke? Dia cakap sambil tergelak tau. And then dia sambung balik menangis. So si Hana ni terus ke R&R, masuk simpang kiri tu terus ke R&R dan berhenti di R&R lah untuk dia call parent semua untuk bagi tahu apa yang jadi. And then sampai saya di R&R tu, dia terus call parent dia, dah bagi tahu apa dah jadi. And then parent dah hantar satu ustaz untuk datang untuk selesaikan masalah ni. Selepas beberapa jam, ustaz tu pun sampai. So lepas ustaz tu sampai tu, ustaz tu dah settle semua dekat R&R tu. Time tu memang dah orang cakap tak tahu nak buat apa. Memang dah kekok gila, memang dah takut gila, memang dah terkaku gila lah kan time tu. So lepas si Hani tu dah okey, dah semangat dia dah okey balik, dan Hani tu cerita balik apa yang terjadi. Cerita dia macam ni. Time si Hana pandang ke cermin sisi belakang, si Hani ni menoleh ke kiri tau, memandang satu arah, iaitu di sebelah pokok. Ada satu pokok besar di highway tersebut. And then sebelah pokok tu ada satu sosok ataupun satu badan yang berkain putih lah memandang beliau. So dia pandang lah benda lah tu kan. Bila dia pandang, terus dia rasa dia lemas semangat tau. Benda tu memang besar gila, dia kata. Lepas sahaja dia pandang, dia terus lemas semangat. Otak dia dah rasa kosong. Terus dia tunduk. And dia tak ingat apa-apa, dia lemah time tu. Lepas pada cerita si Hani tu, ustaz tu pun berkata, dia ni nak gurau je dengan kau. Yang kau pergi tegur dia buat apa? Dah pergi balik. Lepas kejadian tu, mereka takut untuk keluar malam. Okey, untuk cerita yang kedua ni adalah berasaskan seram ataupun pengalaman seram di asrama. Untuk jadikan cerita, salah seorang pelajar di asrama tersebut yang dikatakan sem terakhir di kolej tersebut. Biasalah sem terakhir kan, macam-macam benda boleh buat, fly, balik lambat dan sebagainya. Aku gunakan nama beliau adalah Ali. Pada hari Ahad malam, si Ali ni balik lambat tau. Sebab kalau satu asrama ni nak kena balik sebelum pukul 6, and then dia adalah sem terakhir, so dia macam buat kepala dia lah. So dia decide untuk balik malam. On the way nak balik tu kira-kira dalam pukul 2 pagi tau.
So dalam 2 pagi dia sampai, and then dia nak masuk asrama tu dengan menggunakan pintu belakang tau, iaitu pintu padang asrama tersebut. So sebelum sampai asrama tu, dia akan melalui satu blok, iaitu blok akademik, blok sekolah ada orang, ataupun blok belajar ada orang, and then asrama tu berada di belakang sekali. So dalam perjalanan dia nak ke arah asrama time tu dalam pukul 2 pagi. So dia pun berkeras hati, dia lepas dia panjat pagar tu, dia jalan slow sambil main phone tau. So dia buat tak tahu sampai satu tangga untuk naik ke blok tu. Padang dia tu agak junam sikit, and then bangunan akademik dia ke atas sikit lah. So dia naik tangga tu. Time naik tangga tu, dia dapat rasakan yang ada orang follow belakang dia tau. Nak tahu sebab apa? Sebab dia naik tangga dan hentakan kaki tu berdouble tau. Ada 2 hentakan kaki di belakang. So bila dia tak bila dia berhenti, yang belakang still bunyi tak. So dia toleh belakang. Okey, tak ada apa-apa, macam dia pandang atas semua tak ada apa-apa. So dia pun teruskan perjalanan dengan sambil main phone, tanpa fikir apa-apa. Dia terus main jalan kan, jalan, and then tiba di satu bilik akademik ni, iaitu bilik makmal sains. Makmal sains situ ada 3 makmal sains tau, satu direct tu lah, ada 3 makmal sains. So 1, 2, 3. So dalam perjalanan itu, dia berada di makmal sains yang kedua, iaitu makmal sains yang ke tengah-tengah tu. Dia jalan macam biasa, dia main phone, and then dia bunyi lagi satu hentakan berdouble di belakang. Time dia jalan, bunyi slipper lain kat belakang, macam ada orang lah, seolah-olah ada orang yang ikut dia time balik tu. Padahal dia seorang time tu. So dia pun curiga lah, takkanlah ada orang nak ikut aku kan. Dia pun pusing ke belakang. Tiba-tiba dia nampak satu lembaga gelap tau, besar di hujung satu lorong tu kan. Kalau dipusing belakang tu, dia memandang ke arah satu lorong tu, dan ada pokok satu, dan betul-betul kat pokok tu ada satu lembaga besar sedang memati dia tau. Mata dia merah, dia macam macam tu, dia memandang lebih kurang macam tu lah. So dia pun pusing balik. Okay, dia pun relax lah. Dia macam disebabkan dia tu rabun dan tak berapa nampak sangat, so dia fikir positif lah time tu. Dia fikir, tak ada apa ni, ni salah pandang ni. So dia pun teruskan perjalanan. Jalan punya berjalan sambil bermain handphone lagi. Tiba-tiba time dia berjalan tu, badan dia tu berhampiran dengan satu tingkap tau. So time dia tengah jalan-jalan tu, tiba-tiba satu tangan daripada bengkel ataupun makmal sains tu yang sedang ditepuk. Ada satu tingkap tau. Tingkap tu macam ada orang, seolah-olah orang yang tengah nak keluarkan tangan, dia nak capai tangan dia tau. Bunyi satu hentakan cermin, macam gergang. Dia tarik. So dia pusing belakang, dia nampak satu tangan sedang nak capai tangan dia. Yang mata merah tadi dia nampak tu betul-betul, tapi memang gelap macam tu, dan memandang ke arah dia dengan mata dia terlalu. Dia pun terus lari dengan kasut dia tertinggal, terus ke arah asrama beliau. Dan lari sampai je asrama, memang gelap lah, semua dah tidur kan, dah pukul 2 kan. Senyap je tau. Dan tu memang jantung dia dah laju. Sampai je kat dom dia buka pintu, dia buka je pintu, dia tutup pintu balik, and then dia terus buka baju simpan barang. Time tu pula dia nak orang kata dia nak terkencing. So dia tak nak dia kena pergi tandas lah kan. Dia kejutkan lah seorang member dia ni, and then member dia pun teman dia pergi ke tandas. So bila sampai je tandas, kau tunggu jap, kau jangan gerak mana-mana. Member dia tu pun diam je, tengok main. Dia kencing lah macam biasa. Dia kencing, dia buang air. Lepas selesai dia buang air, dia pun keluar. Dia panggil lah nama member dia. Member dia nama ni Acai. Acai, kau tadi balik pukul berapa? Dia tanya lah macam tu. Dia pusing di belakang, tak ada orang. Dia keluar, dia buka je pintu tu. Lepas dia dah settle, dia keluar je pusing di belakang. Tadi Acai dia kat belakang belah sebelum depan pintu tandas. Dia pusing di belakang. Cai, tadi kau balik pukul apa? Tapi tak ada orang. Lepas tu dalam hati dia memang nak maki Amun. Sial lah Acai ni,
So tunggu, dia terus masuk bilik. Dia tengok Acai tak ada tau kat katil. Mana dah Acai ni? Dia pun dah malas nak fikir, dia terus tidur. Keesokan harinya, bangun sahaja pagi tu, dia terus jumpa Acai. Acai, kau ni tak steady Acai, aku suruh teman kau. Lepas tu Acai tu cakap, aku baru balik pagi tadi. Baru sampai ni pukul 8 ni. Ali ni pun pelik lah. Habis malam tadi aku ajak kau teman pergi tandas tu siapa? Mana aku tahu. Kau biar betul. So diorang pun dah pening kepala. Diorang tertanya-tanya, siapakah yang menemani Ali pada malam tersebut. Cerita mengenai pengalaman diri aku, iaitu pengalaman seram aku yang bagi aku tak berapa seram tapi menakutkan lah. Cerita ni bermula di sini. Aku adalah salah seorang penghuni asrama tau. Aku adalah penghuni asrama di salah sebuah college di Melaka ni. Pada semester keempat, iaitu tahun kedua aku belajar di situ. Semester keempat tu aku selalu ataupun sering balik lambat tau. Balik lambat di asrama tau. Selalu balik dalam pukul 7 kan. So aku selalu balik pukul 9, pukul 10 macam tu lah. Untuk dijadikan cerita, tapak padang aku tu adalah tapak bunian tau. So kalau aku balik, aku akan lalu pintu ketiga ataupun pintu kedua, iaitu menyusur ke padang. Pada kejadian tu, aku balik jam 11.30 malam, iaitu Khamis malam Jumaat. Tapi time tu aku bukan balik, baru nak balik asrama. Tapi disebabkan petang tadi tu aku fly kejap, and then aku keluar pergi dengan member aku, lepak apa semua. Time nak balik tu, aku akan lalu ke satu padang tu tau. And then bila sampai satu padang tu, macam biasa aku lalu, tapi aku dah tahu lah tapak tu tapak bunian ke apa. Ada satu astaka kat situ, adalah astaka bunian yang dikatakan oleh sini aku dululah. Tapi aku pun tak pernah nampak, so aku pun tak nak percaya lah kan. Time aku nak balik tu, aku dah panjat pagar semua, and then jalan macam biasa dekat padang tu. Jalan macam biasa, buat tak tahu. Time tu pukul 11.30 malam tu. Sebab aku dah biasa, so aku macam relax, tak ada apa kan. Sebelum sampai kat astaka tu, aku dah nampak tau macam dua orang tengah lepak tau. Aku ingat member aku lah dekat astaka tu tau. Aku ingat member aku ni, ni kan, tak apa, aku pergi. Jadi aku jalan. Aku ingat sampai depan tu baru aku nak nyaut dia orang lah. So aku jalan relax, aku pandang. Hampir saja di astaka tu, aku pandang ke kanan, aku tengok kawan aku tu kan dah gerak ke belum, yang hantar aku tadi. So aku pandang balik depan, dah tak ada orang. Aku tengok astaka tu dah tak ada orang. Aku pelik. Dia nyuk-nyuk dengan aku ni kot. Aku pergi lah. Oi, kau buat apa gitu lah? Aku pergi kat situ. Sampai kat situ, tadi ada orang kau nak main-main nyuk dengan aku kan. Tiba-tiba ada satu nyautan di sebelah telinga kanan aku. Kenapa suara dia ni suara nenek tau. Suara perempuan tua yang time tu memang memang gila lah. Kenapa kat belah kanan aku tau. Aku pun terus pandang ke kanan. Time tu tak ada apa-apa tau. Lepas tu belah kiri aku pula dengar hihihi. Dia ketawa macam tu tau. Aku cakap, dia nak main dengan aku apa ni dalam hati kan. Aku macam tu dah berpeluh gila lah. Kalau orang-orang kata, kita dalam situasi tu kadang kita tak ingat apa-apa tau. Macam kita blank kan. So time tu memang aku blank gila. Aku blank. Aku macam, apa benda yang panggil aku tu? Apa benda yang belah kanan aku? Apa benda yang belah kiri aku tu? Aku macam otak aku tu lambat berfungsi tau. Fikir. Ada satu cahaya tau di jalan, macam satu cahaya putih tau. Macam sekali imbas je kat pandangan belah kiri aku. Aku pun terus pandang ke arah tu. Pergi ke arah tu tau. Aku pergi ke arah tu. Dan tu arah tu ke arah satu dinding. Dan dinding tu membelangkangi lah aku kat sini. Okay, and then aku pusing ke belah belakang tu. Aku jalan je. Ada satu benda tu, dia menyangkung. Okay, dia menyangkung macam mana? Dia duduk macam ni dekat depan satu dekat atas satu tembok lah.
Dia rambut panjang. Nenek salah aku, ada pegang tongkat. Pandang apa tu cu? Ni, sini. Sini. Tolong nenek ni. Suara dia memang sayu je dah. Aku apa lagi, terus lari lah. Lari sampai kat asrama. Sampai je kat asrama time tu dah pukul 12 tau. So setengah jam aku kena hadap benda tu kan. Sampai je kat asrama, ada member aku ni, ada aku terus letak barang-barang aku kat dalam loker aku. Memang time tu memang tercungap-cungap mah. Kau apa hal ni tu? Kau apa hal ni? Aku tak cerita panjang. And then aku terus ambil wuduk lah. Aku ambil wuduk, aku relax jap. Okay, lepas ambil wuduk tu, aku dah okay. Aku tak cerita apa-apa lah. Time tu diorang tanya kat aku, pun buat bodoh je. And then lepas tu aku pun termenung sekejap kan. Aku fikir apa benda tadi kan. Aku fikir dalam sejam lebih ke lah. Sampai aku 1 lebih aku terfikir. And then aku sedar diorang semua dah tidur. Alamak, aku dah asal aku tak perasan ni. Aku pun terus kunci loker, nak tidur tu kan. Dah baring atas katil tu. Katil aku dah berdeka tau. Kat atas katil atas aku ni memang tak ada orang tau. Memang tak ada orang. Ada papan sebab dah berdeka. Atas tu memang tak ada orang lah, sebab semua tidur bawah. Aku baru nak pejam mata ni, ada orang melompat kat atas. Keregang. Macam tu dia lompat-lompat tau. So aku macam, budaklah apa pula ni kan. Lepas satu-satu. Time tu kat otak aku memang dah lemah dah, tak tahu nak buat apa kan. Aku pun selubung lah selimut aku. Lepas selubung selimut aku tu, dia main dekat ujung ibu jari aku tau. Dia usik kat ibu jari aku. Dia main satu-satu jari lah, ibu jari. Semua jari 5-5 ni dia main satu. Dia touch macam ni lah. Macam 1, 2. Dia set kira tau. 1, 2. Aku dengar tau. Yang tu aku memang dah berpeluang. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ulang balik kaki sebelah. 1. Dalam hati aku memang dah carut gila kan. Aku terus sentap kaki aku. Aku tidur bawah tu. Aku terus lari tidur bawah. Aku tidur bawah tu. Time aku tidur bawah tu, aku seselit kat member aku. Aku terus selubung tau dekat ni. Aku tak pandang belakang, aku terus selubung. Aku macam terlentang lah, tidur terlentang. Aku terus tak nak pandang apa-apa. Aku menghadap tilam tu je. And then selang beberapa minit, aku rasa badan aku memang berat gila lah. Memang berat gila. Aku rasa macam ada benda yang tadi aku nampak tu lah. Aku terfikir macam benda tadi yang bertinggik tu, dia macam bertinggik kat badan aku pula. So benda tu bertinggik. Dia bukan bertinggik sahaja tau, tapi bertinggik macam terinjal-injal. Macam tu. Dia punya sakit, tak boleh nafas. Aku rasa suara aku memang kena lock. Tangan aku time macam ni, memang tak boleh. Tangan aku dah macam ni kan, dah terlentang. Tak boleh nak gerak apa semua. Aku time tu dah dalam hati nak sebut Allah Akbar pun tak lepas. Allah. Aku dah tak nak buat apa. Aku sebut ya Allah Akbar, lalas benda tu dah tak ada. Suara aku pun sampai Allahu Akbar. Satu hembusan nafas yang agak letih lah time tu. Aku pusing je belakang. Ada satu mata dekat atas ceiling tu, betul-betul pandang ke arah aku. Lepas tu aku terus tak sedarkan diri. Aku tak tahu apa jadi. Alih-alih aku bangun pagi tu pukul 11.30 hari. Aku tak pergi kelas time tu. And then member aku kata, aku kejut kau banyak kali, kau tak bangun, kau tak sedar, kau tidur mati, mungkin kau penat. So biarkan. Aku tak pergi kelas lah time tu. Inilah kali pertama dan terakhir bagi aku. Aku tak nak tengok lagi, sebab benda ni memang takut lah bagi aku. Okey, sampai di sini saja cerita aku kali ni. So aku harap 3 cerita ni ataupun 3 pengalaman ini dapat menemani malam korang dengan lebih baik. Terima kasih banyak kepada subscriber aku, dan terima kasih juga kepada viewer aku yang masih support aku untuk mendirikan pengalaman seram ini. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang, dan video ni hanya sekadar kongsian pengalaman, tiada kaitan yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. So di sini saja. Jangan lupa subscribe channel aku, dan jangan lupa like and share this video. Selamat malam pendengar-pendengar misteri seram sejuk.